Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa untuk sesi malam ni 12 hari bulan Oktober 2022. Agak beberapa hari kita tak ada tamu kerana kita menumpukan pada jualan produk. Kita kembali ada tamu hari ini, Hajah Suryati Yusof, Lieutenant Bersara Hajah Suryati Yusof daripada Yayasan Aman, seorang aktivis yang menjalankan banyak misi kemanusiaan. Nanti kita akan berkongsi bagi tuan-tuan dan perempuan yang ingin mengetahui misi kemanusiaan di pelbagai tempat. Termasuk yang baru yang saya pernah update pada tuan-tuan. Siang tadi pun saya update bagaimana Pakistan sekali lagi menjadi negara yang merayu kepada dunia melalui Bank Dunia untuk mendapatkan dana 840 juta dolar USD ataupun 3.5 bilion ringgit Malaysia, kerana sebantuan 120 juta dolar yang telah dibekalkan sebelum ini telah habis digunakan bagi keperluan asas. Di malam ini kita ada wakil daripada Yayasan Aman Malaysia yang menyusun misi bantuan ke Pakistan yang telah pun lebih sebulan dilanda banjir besar di Sungai Indus, yang saya pernah cerita pada saudara, daripada dataran Khyber hingga ke Hyderabad, banjir yang dianggap gabungan daripada satu, turunnya hujan yang mendadak, yang kedua, berlakunya pencairan salji di puncak dataran Indus yang menyebabkan limpahan air tak mampu ditampung oleh sungai sepanjang laluan banjir di Pakistan. Tuan-tuan dan perempuan, saya tunggu angka untuk mulakan sesi ini, supaya Hajah Suryati ataupun Lieutenant Bersara Hajah Suryati dapat berkongsi dengan kita update. Sebelum tak apalah kita berbual sebelum kita sampai ke puncak interview 60 minit ni. Saya nak tanya dengan Hajah, secara keadaan semasa, apa keadaan di Pakistan sekarang? Assalamualaikum semua ya. Kita pertama kalinya satu bencana besar berlaku, tetapi kalau kita tengok dia punya publicity tu kurang. Tak seperti mana berlaku di Iceland ke, berlaku di negara Turki. Berita di Pakistan ni, dia saya rasalah ini banjir yang paling teruk di dunia. Di abad, mungkin 2 abad keluarkan ni. Tidak pernah lagi berlaku kemusnahan negara yang melibatkan 50 juta kehilangan rumah. Dia, seperti mana Tuan Haji cakap tadi, pencairan glasier tu daripada pegunungan, sampai membentuk satu tasik. Dia bukannya lalu saja. Dia dah lalu, dia dah sapu habis semua rumah semua, bangunan-bangunan semua, dan dia dah penuh air pasang, air besar pasang. Jadi air tu tak boleh jadi dia terkumpul di tengah-tengah Pakistan tu. Terbentuknya satu tasik sementara keluasan 23 km. Allah, besar. So dalam tu Allahualam bersawab. Apa ada dalam tu? Bangunan, orang, binatang. Itulah. Jadi umpamanya 50 juta terkesan ni, umpamanya satu Malaysia ni dilanda banjir. Satu Malaysia. Kita pun ada 38 juta aja. 32 juta aja. Ni 50 juta. Itulah teruknya. Tapi kalau kita tengok dekat CNN ke, dekat BBC ke, dia banyak berceritakan tentang human right, apa yang tak buat, apa yang dibuat, tapi mereka sendiri, bantuan kepada mereka sangat slow. Malaysia lah antara negara selalunya lah yang paling pertama, yang paling awal sekali akan hantar bantuan. Sebelum Yayasan Amal, kita dah hantar NGO lain, kita Sahabat Care dah sampai, Yayasan Prihatin kot pun dah sampai. So selalunya kita NGO ni kita bersatu. Jadi siapa yang paling awal dapat pergi, ataupun mereka ada setengah NGO kita ada cawangan di sana. So mereka dah buat dah buat laporan apa yang diperlukan. Jadi kita kat sini kita buat crowdfunding, kita berkumpulkan dana, kita kumpulkan keperluan-keperluan lain untuk kita hantar stages by stages. Setakat ni kan, kalau saya tengok dalam laporan terkini malam tadi,
mengenai rayuan Bank Dunia untuk mendapatkan 3.5 bilion dana daripada negara-negara antarabangsa. Dia cakap ini hanyalah keperluan asas, bukan pembangunan semula Pakistan pun. Berarti keperluan asas, 3.5 bilion ringgit Malaysia hanya untuk keperluan asas, makanan, perubatan, selimut, tempat tinggal bagi mengelakkan mangsa banjir berada dalam keadaan lebih buruk. Jadi apa yang ada maklumat daripada Puan tentang Bila berlakunya banjir macam ni, satu yang kerosakan paling utama dan besar ialah tanaman. Pakistan ni dia negara yang subur. Dia tanam padi sendiri, gandum, semua jahanam. Jadi sebelum ni Pakistan ni beras kat sana, kalau yang kita beli RM3 kat sini, kat sana 90 sen aja. Tapi sekarang beras pun dah tak ada. So kita hantar beras kat diorang. Dia tak makan beras kita ni. Beras kita ni low quality. Beras diorang kan kita beli sana basmati semua kan. So kita hantar beras kat diorang. Kita hantar tepung kat diorang. Yang baru ni kita hantar dalam nilai RM500,000 punya barangan. RM500,000? RM500,000. That's nothing. RM500,000 tu sekelip mata je habis. So apa kita buat? Kita letak dalam bungkusan tu, saya ada gambar dia dalam yang saya bagi. Kita letak dalam guni, satu guni tepung, lepas tu gula apa semua makanan-makanan kita letak, diorang beratur. Satu padang tu beratur, jadi kita letak satu-satu dia datang. So ada gambar tu nanti boleh tunjukkan. Tuan-tuan boleh lihat gambar yang gambar Pakistan kat ujung. Ini kita punya yayasan amal, kita bagi diorang, kita bina balik sekolah tahfiz. Okay. Yang dah hancur. Lepas pada tu dik, gambar next yang tadi tu ataupun sebelum. Dia hang buat ni slide Tu saya buat. Slide dia tak boleh susun. Oh, tak boleh. Okey. Ada antara yang lain lagi? Yang Puan rasa. Jadi yang sekarang kita yang ada yang menunggu untuk pergi ni, another 300,000 nilai orang makanan yang kita akan hantar. So apa kita buat? Yayasan Amal ni, kebab kita bukan saja pergi hantar bantuan dan balik. Kita akan terlibat dalam proses development after pasca banjir, pasca malapetaka, pasca bencana. Contohnya di Palu, kami berada di sana lebih kurang 6 bulan. Palu Indonesia. Palu Indonesia semasa dia kena tsunami 2018. Okey. Daripada mula kita pergi, saya tim pertama yang pergi dan kita buat kajian seluruh tempat yang kena dan balik kita buat laporan apa yang perlu dibangunkan. Satu, mesti kita bangunkan perut, makanan, dapur rakyat. Kita bina dapur rakyat setiap tempat bencana. Dapur rakyat ni ialah kita hantar tempat masak yang berkawah-kawah ni, kita lantik AJK kita bagi gaji. Kita bagi, okey, kamu masak hari-hari seguni beras katakan dan satu lauk. Jadi orang datang makan. Jadi bila orang datang makan, kedua mesti ada tempat ibadat. Bila dah ada makanan, diorang tengah macam ni, mereka akan mencari Tuhan. Mereka akan dalam ketakutan, mereka dalam kekalutan, mereka dalam kehilangan. So tidak ada siapa pun boleh calm down mereka. Hanya Tuhan saja. Kalau tak kira agama apa, mereka akan mencari Tuhan. Masa kita pergi sana, kita pasang tent, kita buat surau sementara. Orang-orang yang bukan beragama Islam pun akan duduk di situ. Dia akan sembahyang dalam surau kita tu. Sebab dia gereja pun dah hancur, temple pun dah hancur, kuil pun dah tak tahu ke mana. So kita ada buat surau, dia datang situ. Dia duduk dalam tu. Sebab masa kesusahan macam itulah manusia sedar bahawa tidak ada apa lagi yang penting kecuali Tuhan. Dia akan cari Tuhan. Lepas cari Tuhan, apa lagi kita perlu develop ialah pendidikan. Budak-budak perlu pergi sekolah. Kalau tidak, mereka dalam ketakutan, mereka dalam keadaan yang rumah tak ada, apa tak ada, mereka perlu ada aktiviti. So dia perlu ada pendidikan. So kita akan bina tempat dalam surau tu. Waktu yang semayanglah. Waktu tak semayang, budak-budak akan belajar di situ. So ini 3 benda penting yang kita akan bangunkan dalam masa 6 bulan. Tengok sampai mereka boleh berdiri sendiri. Dan yang keempatnya yang paling penting ialah ekonomi. Mereka dah tak ada apa, tapi mereka perlu duit juga. Di Palu kami buat 2 benda. Untuk perempuan, kami belikan dia dapur, facilities untuk memasak. Sebab orang akan datang melawat dan NGO seluruh dunia akan datang. Mereka mesti nak membeli, mesti nak makan. So kita ajar dia orang ni
masak benda-benda yang simple macam kari pap, mihun goreng. Jadi kita bagi, okey, benda ni kamu buat, orang datang makan, kamu charge sekian-sekian. Okey, jadikan perniagaan. Perniagaan. So setiap daerah tu ada. Alhamdulillah maju. So duit tu diorang letak pada masjid, masjid akan bagi pada bangunkan balik sekolah. Jadi the cycle of economy tu semua dapat. Semua dapat. Selama 6 bulan Puan di Palu. Bukan, kita tak stesen terus sebab kita semua bekerja. Oh, okey. Kita semua ni relawan ni siang bekerja macam biasa. Weekend aja kita ada masa ataupun kita ambil cuti ke apa. Jadi kita akan bergilir-gilir. Kita punya tim ni. Maksudnya Puan adalah seorang profesional dalam bidang yang lain. Ya, saya. Dan menjalankan kerja amal. Ya, saya. Sebagai Ya, faham. Terima kasih. Kita ada profesor, kita ada lecturer, kita ada askar, kita ada macam-macam lah, ada cikgu. Jadi bila nak pergi ke satu tempat ni kita akan ambil cuti lah. Kadang cuti tanpa gaji. So itu satu macam mana program development pasca bencana di salah satu negara yang kita buat. Sampailah mereka teguh. Sama juga kita pun buat benda yang sama di Afghanistan. Selepas tentera Amerika tinggalkan Afghanistan setahun yang lepas. Ya. Sebelum dia tinggalkan Afghanistan tu, dia hancurkan segala sumber ekonomi. Hancurkan dulu. Baru dia balik. Bukan dia balik. Dia kata dia balik, dia tinggalkan kapal terbang. Enjin tak ada. Dia tinggalkan kereta pun nak jahanam. Dia bunuh semua cendekiawan. Profesor, lecturer, cikgu, lelaki, bunuh dulu. Yang tinggal perempuan tua, budak-budak. Dan lelaki tua. Yang cacat, yang dah patah kaki, yang dah cacat apa semualah. Itu je yang tinggal. Ini apa yang Amerika lakukan di Afghanistan hasil daripada maklumat Puan dapat apabila membuat misi kemanusiaan di Afghanistan. Okey, perkara baru untuk kita. So apa kita buat bila sampai sana? Memang dia tak ada apa. Dia kata Taliban ni macam itu macam ni. Kalau you lah membesar, Taliban ni dulu masa diorang datang dan serang negara ni, take over di sini, diorang ni budak-budak lagi. So dia membesar macam mana? Adakah dia akan menyayangi Amerika? Dia lihat bapak dia orang kena bunuh. Dia tengok semua kaum lelaki kena bunuh masa tu. So dia bangun, dia membesar dengan satu determination, dengan cita-cita, aku akan ambil balik negara aku. Saya rasa semua orang akan buat benda yang sama. Faham. Kalau Malaysia pun dilanda oleh betul, anak-anak kita akan bangun macam tu juga. So bila dah sampai masanya, diorang ni pula actually they are well educated. Masa diorang kecil-kecil tu, diorang pergi ke Pakistan, diorang belajar apa semua, kan? Diorang ikut gunung ni sampai Pakistan, kan? So diorang balik, diorang dah buat strategi. Kita kena take over negara kita balik. So dia ambil take over. Elok-elok, dan of course diorang dapat sambutan daripada sokongan daripada rakyat. Because they are daripada rakyat Afghanistan. So, bila dia take over, bila Amerika rasa dia orang tak boleh lawan dah sebab sokongan pada rakyat kepada Taliban, so dia orang keluar. Tapi sebelum keluar, di Afghanistan, sumber utama dia orang ialah pelombongan, emas, permata, batu-batu, apa? Perhiasan. Batu-batu delima ya, apa batu kita panggil. perhiasan dia panggil. Beratus-ratus tan, beribu-ribu tan dah bawa balik naik kapal terbang. Dia tak tinggal, dah tak ada apa dia tinggal lah. So bila kita pergi, kita tengok keadaan macam tu, okey, pertama makanan lah. Kita bagi makanan. Kemudian sama juga kita nak develop balik ekonomi diorang. Paling senang untuk develop ekonomi ni ialah melalui perempuan. Sebab diorang tak boleh pergi kerja, dia tak boleh pergi sekolah. So kita bagi mesin jahit, suruh diorang jahit. Apa yang dia boleh pasarkan? Yang mana dia boleh pasarkan dekat dalam negeri, dia buatlah macam kurta ke apa untuk kan. Untuk pasaran di luar, tudung. Dia ada tudung diorang lain. Perempuan Malaysia ni dia janji tudung tu daripada Turki ke Syria ke Afghanistan, dia suka. So kita suruh diorang buat, so kita akan buat masuk sini, kita akan jual. Jual tudung made in Afghanistan. Ya. Okey. Tapi itu tengah kita buat lah. Kita dah hantar lebih kurang 2-30 mesin jahit. So kita nak cari lagi, kita nak beli sebab kita tak boleh beli yang mesin-mesin yang moden macam ada elektrik ni. Kat sana tak ada elektrik. Faham. Jadi kita kena cari mesin singa yang zaman mak kita dulu tu, yang pakai kaki tu kan. Okay. Kita kena cari mesin tu. Kita cari, kita beli second hand, kita hantar sana.
Okey. Okey. Itu satu untuk ekonomi dia. Yang kedua, yang lain-lain tu macam dia ada kapet semua kan. So kita NGO ni, orang-orang Malaysia ni jangan takut nak pergi Afghanistan. Dan kat sana dia pandang tinggi dengan Malaysia. Jadi kita boleh pasarkan dia punya kapet apa semua kan. Itu pun benda yang boleh kita buat. Dan pendidikan. Kita nak bangun pendidikan, budak-budak tu kita nak ajar. Dia ada sekolah tapi tak mencukupi. So sekarang ni apa yang kita nak cuba bawa ialah TVET kita, kan? TVET kita yang boleh repair kereta, yang boleh elektronik, aircon apa semua, kita nak ajarkan kepada mereka, kita nak bawa ke sana sistem tu biar mereka dapat bangunkan budak-budak yang skill. Tu Afghanistan ni Yayasan Amal dah pergi lebih kurang 3-4 kali lah kalau tak salah saya. So kita punya program memang kerajaan Afghanistan memang kalau kita nak pergi mereka akan tunggu kita dekat sebab tak ada flight direct. Belum lagi ada. Dulu dah ada, dah stop. Ni belum ada. So kita akan pergi ke Pakistan, daripada Pakistan naik van pergi ke border, diorang tunggu kat border tu. Taliban semua tunggu kita. Naik dia bawa pergi bandar. Begitu sekali diorang punya sokongan pada kita. Dia memang memerlukan kita untuk bangunkan. So Pakistan ni pun kita akan buat benda yang sama. Cuma bezanya Pakistan ni negara dia tak miskin. Cuma sekarang bila dah dilanda bencana yang macam ni, dia punya hasil pertanian habis, dia punya ekonomi habis. Jadi kita dengan kerajaan dia, kita tak ada apa sangat boleh dengan kerajaan dia sebab actually kita dengan dia ni lebih kurang je. Dia pun kaya sebenarnya. Jadi kita boleh bagi sokongan moral dan kita boleh bagi direct kepada kampung-kampung yang ni sebab dia orang pun terlalu besar. Dia orang punya keperluan dia orang 3 bilion tu saya rasa hanya untuk pulihkan balik, buat rumah balik, itu pun dah habis dah. Kalau ikut data semalam tu 3.820 juta yang dirayu oleh PBB hanya untuk keperluan asas, makanan, perubatan, barangkali selimut dan itu sikit. Tidak ada pembangunan fasiliti yang akan mencukupi dengan jumlah tersebut. Kerana kalau data PBB 33 juta yang terjejah terus, tapi kalau data daripada Yayasan Amal di mana Malaysia menyusun data, kita menggambarkan 50 juta daripada 207 juta penduduk Pakistan. Iaitu negara Islam yang kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. Apa lagi yang puan dapat maklumat mengenai penyakit kanak-kanak, zat makanan? Bila lepas banjir ni, memang itulah paling takut sekali. Penyakit sekarang ni pun masa kita nak pergi pun sebab kita selalu kalau pergi ni kanak-kanak lah yang paling kita sekali kan, yang paling kita simpati sekali. Dan kita pun selalunya saya akan bawa gula-gula, biskut untuk diorang kan. Tapi kali ni diorang pesan, jangan pergi kemah kanak-kanak, jangan pergi kemah. Dia tak bagi kita pergi sebab diorang semua dah dijangkiti penyakit kulit. Okey. Dan lepas banjir ni kita ada satu start ke lepas banjir kat Malaysia pun tahu. Ya, penyakit bawaan air dia panggil. Ya. Kita sebutnya dengan perkataan kampung dulu kulit buta. Saya baru je pergi kursus mikologi ke apa. Ya. Dia kuman tu di bawah tanah. Bila dia berasid dia akan cepat berebak. Dia masuk dalam badan kita, dia akan attack kita punya organ-organ. Jadi kita selalu silap, kita ingat tu kencing tikus. Sebenarnya tidak. Jadi banyak dah kejadian masa kita buat di Malaysia je. Masa banjir tahun lepas kan, yang teruk tu, di Jerantut apa semua. In fact, saya punya relawan Yayasan Amal pun ada seorang sakit kaki sampai sekarang. Kita tak tahu kenapa. Mungkin masa dia mencuci tu dia pakai, dia ada luka ke, kena tanah ke apa. Sampai sekarang kaki dia bengkak dan tak dapat dikesan sakit apa. Tapi kita syak kuman tu lah. Okay. Dan kuman tu bila masuk dalam badan, sama ada dia kalau kita lemah dia terus attack kita sakit tau. Macam kencing tikus lebih kurang dia punya tu, ataupun dia boleh duduk dalam badan kita sampai 60 tahun. Dia tidak akan mati. Okey. Jadi nak pergi tempat-tempat macam ni, ni kita dah dekat nak banjir ni, dapatkanlah injection typhoid. Typhoid. Apa ni, kloria. Dengan kencing tikus pun ada injection dia. Ada 2-3 injection ni ataupun ubat, makanlah dulu sebelum pergi tolong orang. Sebab benda tu sangat bahaya. So sama juga kat Pakistan ni, dia lagilah dia selain pada sakit kulit, batuk kering,
dan penyakit-penyakit lain lah, kencing, tikus lah, apa semua kan, daripada binatang kan. Tuan-tuan dan puan-puan, satu daripada komplikasi dunia sangat besar sekarang adalah dipanggil sebagai keletihan amal. Bila tiap kali berlaku bencana, sekarang nampak ketara di mana semua orang mula menganggap bahawa apabila kita melalui El Nino, di mana pusingan bencana berlaku di hampir semua benua, akan berlakulah apa yang kita sebut sekarang ni sebagai apa disebut keletihan amal. Kita rasa nak menolong orang pun kita dah letih apa semua. Dan saya baru saja melihat video baru yang sekarang Facebook mainkan bertubi-tubi, rayuan daripada Majlis Pemufakatan Islam Malaysia MAPIM. Maka saya akan tanya dengan Puan, ada nampak mengenai merosot dan menurunnya semangat ihsan dan juga keinginan memberi bantuan di Malaysia dan seluruh dunia apabila berlaku bencana? Kerana Pakistan adalah gambaran mengenai nobody care. Hampir tak ada siapa peduli. Kita tak melihat mission besar-besaran pun. Kempen antarabangsa pun tak pernah dilancarkan. Selalunya kita tahu PBB akan panggil sidang khas, kita akan nampak semua orang akan melancarkan kempen khas. Tapi dia berlaku pada waktu puncak, kelihatan pada semua orang yang letih. Semua orang mengatakan bahawa sudah tidak mempunyai keupayaan dalam melaksanakan semangat kerja amal. Boleh Puan bagi pandangan Puan, pengalaman, apa yang Puan lihat, apa yang Puan harap? Saya rasa yang kali ni adalah disebabkan oleh pasca PKP. Sebab masa PKP 2 tahun tu orang semua kata ada ramai kena buang kerja, susah, itu ini, duduk rumah semua kan. Tapi masa itulah dana paling banyak kami dapat kumpulkan. Masa PKP, kami sebelum PKP dalam 2, 3, 4 bulan sebelum tu, kami buat satu program Feed the Poor dekat Coket. Bermula dengan 60 orang. Lepas tu setiap 6 bulan lepas tu naik 100. Masa peak PKP, kita bagi makan 500 orang sehari. Sehari. Setiap bulan kita kena sediakan RM90,000. Setiap bulan selama 2 tahun. Sampai sekarang. Kami masih lagi bagi makan. Tapi dah kurang dah sebab orang dah start kerja kan. Orang yang datang ambil tu masa peak tu ada engineer, ada bekas guru, ada kontraktor, orang datang naik emas beratur. Saya kata, "Uncle, ini untuk orang miskin tau." Saya sudah miskin, dia kata. Saya mau ambil satu saja makanan. Bini saya sudah 2 hari tak makan. So benda-benda yang saya kumpulkan maklumat semua, dan bila benda ni kita ceritakan pada public untuk dapatkan crowd, everybody is willing to give. Ini satu benda yang saya nampak di Malaysia ni kan, tak kira agama apa Cina, India, Melayu, Bajau, Kadazan, seluruh Malaysia, saya dah terlibat dalam ni. Kalau pasal menolong satu sama lain, there's no barrier. Tengok Mr. Chi ni, saya terharu tau. Masa saya nak pergi Pakistan tu, kumpulan dia bawa RM300,000. Padahal, apa sangat Pakistan dengan China punya hubungan? Macam kita boleh kita kata sentimen saudara seagama ke apa. Mereka tak ada tau. Tapi mereka tidak kisah. Jadi, masa PKP tu, saya rasa mana-mana NGO rasa pelik. Semua orang kata kena buang kerja. Semua orang kata hidup susah. Tapi kita punya dana sangat bagus. Okey, sekarang dah habis PKP semua. Orang dah start kerja apa semua. Dana kita menurun. Dana kita menurun. So, saya nak dapatkan dalam 20-30 ribu sebulan pun dah susah dah sekarang. Jadi, lepas tu jadi pula satu bencana dekat negara lain. Orang kita, saya rasalah, bila kita dah rasa kesusahan tu dan kita nak start balik hidup ni, kita nak stabilisekan diri kita ni. Dan persekitaran kita. Dan ramai masa PKP tu orang efek mental health. Tahu? Bila dah efek mental health dan dalam kesusahan tu, orang mencari Tuhan. Orang mencari Tuhan. Masa PKP tu orang ketakutan tau. Macam, siapa akan mati lepas ni? Kan? Yeah. Bapa kawan aku dah mati, bapa aku esok pula ke? Jadi orang takut. Jadi orang dekat pada Tuhan. Yeah. Jadi mereka berikan jiwa mereka kepada amal, kepada kemanusiaan. Kalau mana yang tak pernah mengaji, start mengaji, mana yang tak pergi surau,
bak surau kat rumah, mana yang tak pernah beramal, tak pernah ni, dah start bermula cari NGO-NGO buat sedekah subuh ke apa. Mereka dah dekat pada tu. Sekarang mereka dah lepas fasa yang itu, mereka nak kena bina balik. Jadi mungkinlah, Pakistan jauh. Kan? Ya. Pakistan jauh. It's not in my territory. Dan dia kena kumpul balik apa yang diorang dah hilang tu. Saya rasa itu. Negara-negara lain pun macam tu. Banyak yang terkesan macam Indonesia masa PKP pun teruk kan. Ya. Jadi mungkin itu sebabnya. Selain daripada faktor-faktor United Nations ni pun dia ada Politicking dia. politicking, discrimination. They are talking about human right, tapi I don't think diorang really doing the human right to globally. Tahu? Dia punya human right tu is ada sectarian dia. Ya. Wow. Kepada tuan-tuan yang ada, kita ada buat kutipan kat mana ni, Cik? Tak ada. Just kalau siapa nak pergi ke Yayasan Amal tuan-tuan boleh pergi ke Facebook Yayasan Amal Ya, saya. Ke Facebook Yayasan Amal kalau tuan-tuan ingin melihat aktiviti di mana ini antara kaum Sri Kandi. Bukan kaum adalah bangsa, golongan Sri Kandi yang menjalankan aktiviti kemanusiaan di merata tempat. Mereka mempunyai komuniti mereka sendiri. Seperti saudara lihat tadi. Saudara dengar tadi. Cuma tak disebut di Palu je dah didirikan lebih 100 surau dan masjid. 100 surau dan masjid. Ketika mereka berada di Palu 6 bulan mereka membangunkan lebih 100 surau dan masjid bagi membina semula Palu yang musnah kerana tsunami daripada rekahan sebahagian daripada Krakatau laut. Dan di Afghanistan dan di Pakistan, tuan-tuan, oleh kerana visualnya kurang. Satu adalah kerana sangat complicated, orang cuba mengikuti perkembangan politik tentang perang Ukraine dan Rusia. Dan media tempatan juga kurang memaparkan tentang apa yang berlaku di Afghanistan. Menjadikan Afghanistan kini perjuangan yang marginal, orang-orang kecil macam puan sedang membesar-besarkan. Saya pun terkejut kerana kalau di peringkat antarabangsa hanya Antonio Guterres, iaitu Ketua Bangsa Bersatu yang hari-hari akan bercakap tentang lihat dana, bantu dana. Negara-negara yang menjanjikan dana diminta mengemukakan dana. Tapi pada waktu yang sama, negara-negara pendana, iaitu negara-negara maju, Amerika, Eropah, semua adalah negara yang sekarang mengalami inflasi dan juga mengalami krisis kewangan yang sangat teruk. Berarti Pakistan bergantung kepada negara-negara Islam seperti Malaysia untuk membantu. Dan sekali lagi saya nak tanya dengan Puan, kalau misi sekali ni yang akan diatur, patutnya dah pergi ni, tapi sudah tentulah. Tengoklah ni hal pilihan raya. Misi kemanusiaan pun kena ditangguhkan kerana aktivis bimbang mereka akan dianggap membawa sukarelawan dan kemudiannya tak dapat mengundi. Kerana pilihan raya, misi ni terpaksa ditangguhkan. Sepatutnya makanan semua telah dibantu. Macam saya kata tadi, juga turut dibantu oleh Persatuan Pemuda-Pemuda Cina, Persatuan Kuil Tau, yang 300,000 packaging untuk Puan Suryati bawa ni. Terpaksa ditangguhkan walaupun makanannya dah ada. Urusannya telah dibuat. Tetapi oleh kerana ketidaktentuan pilihan raya penamaan calon, cuma tadi saya dah bagi tahu kepada Puan mungkin pertengahan November dah boleh pergi. Tak mungkin secepat ini kerana kita dijangka pilihan raya 13 bulan. Tapi setiap kelewatan pun, apa risiko dia? Kalau kata Antonio Guterres, satu adalah penyakit boleh membawa maut. Peribadkan penyakit akan menambahkan jumlah angka orang yang dijangkiti. Tapi kata dia, yang paling teruk adalah makanan dan yang paling kedua adalah tempat tekanan emosi yang akan dialami oleh keluarga yang sekarang ni tak ada tempat untuk tinggal. Mungkin Puan boleh berkongsi bagaimana Yayasan Amal, NGO Malaysia melihat kesegeraan yang perlu untuk Pakistan. Okey, saya cerita pengalaman saya di Palu. Kami sampai lebih kurang seminggu ke 10 hari selepas kejadian. Okey. Dia kan, habis satu negara tu bila kena satu bencana ni, mereka ni pun ada ego dia. Dia tidak mahu dilihat sebagai gagal mengurusi bencana. Indonesia tu utamanya. Dia besar. Gempa bumi dia orang ni, tiap-tiap minggu ada. Kejap Timur-Timur, kejap Timor-Leste, kejap Jawa Barat, Timur, Utara, Selatan. Jadi bila kita nak pergi tu, diorang first kali dia kata, tidak ada apa-apa, Bu. Kita memang sentiasa ada gempa bumi.
Kan? Tapi bila kita tahu, kita ni Ada network. ada networking. Ya, akan memberi NGO laporan. ni seluruh dunia ni kita ada persatuan dia. Yayasan Amal ni kita IRFR International Relief Foundation kita tubuhkan tau. Kita founding that pertubuhan. Jadi semua NGO untuk bencana alam ni masuk persatuan ni, dan kita dulu mula-mula pengurusinya ialah Malaysia. Okey. Dan sekarang kita gili-gili Turki lah apa semua kan. So kita melalui kita punya networking tu kita dapat masuk Sulawesi, Palu. Bila kita masuk, kita bawa barang. Dia kata, okey, bagi pada governor kan, kami akan ni kan, Agih ya. agihan. Governor nak dapat mileage politik. Saya faham. Saya pernah So, melaluinya di Aceh tu. Okey. Kita duduk dekat airport, saya rasa dekat 6 ke 8 jam lah. Pusing sana cakap. Kita pun telefon lah. Masa ni kita guna kabel lah, rantai lah. Selagi apa yang selagi ada. Telefon sana, telefon Jakarta, telefon sana, dapatlah lepas. Itu tak senang tau. Sebab tu saya kadang-kadang orang kata, oh kami nak pergi sendiri, kami nak buat sendiri. Jangan. Berapa ramai orang sampai airport, patah balik. Kadang-kadang NGO yang tak berapa ada nama pun, dia nak pergi dalam 4-5 orang, sampai airport kena bawa balik. Jadi bergabung. mudah. Bergabung dengan NGO yang dah ada nama. Betul. Yang ada pengalaman. So barulah kita dapat masuk. Masuk katakan 4 lori, jalan, 1 lori dah hilang dah. Betul. Dalam perjalanan. Dia dah buat bisnes dah. Dah dia niaga kan. So kadang-kadang kita bahagi-bahagikan lah. Okey, lori ni 2 relawan masuk. Tapi bila perempuan ni pengurusi kata, Puan Sureti tak payahlah duduk naik lori kan diorang. Kan dengan relawan-relawan kena jual dia. Itu pun ada kekangan dia kan. Betul. Okey, bila sampai satu tempat tu, sebelum kita sampai tu, kita punya networking dah kena buat kita punya headquarters. Kita memerlukan tempat yang besar, mungkin macam ni. Nak letak barang, kita nak letak macam ni, kita akan buat setup ops room lah. Macam sebab tu saya terlibat dalam bencana, sebab saya bekas tentera. Ya. Kan? Jadi Logistiknya bagus. saya dia panggil disaster management. So saya buat ops room, saya buat logistik, saya buat tu semua, telefon, apa nombor telefon penting kat kawasan tu, macam mana tentera punya sistem saya guna pakai dalam NGO. Jadi bukanlah kata lebih teratur, tapi sebab ada basic, lebih senang. Faham. Dan saya juga bila sampai ke tempat macam ni, saya akan cari tentera juga. Jadi bila saya jumpa tentera dengan tentera, saya kata, Pak, sayanya wira daripada Malaysia, Pak. Saya tentera laut. Jadi penghormatan tu lebih sikit. Ya, sama-sama uniform. Jadi lebihlah sikit, senang sikit lah. Nak dapatkan transport senang, nak dapatkan telefon senang. Diorang pun akan support kita lebih. Pengagihan makanan ni, kalau kita bukan kata kita tak percaya, tapi diorang pun dah dilanda susah. Orang yang ambil makanan ni pun kalau Orang dia yang lapar. Orang yang lapar, dia akan bagi pada keluarga dia. Yang lapar juga. Yang lapar juga. Ramai. Jadi kita kena buat sendiri semua. Jadi kita bawa kita kena lantik relawan, kita ambil orang sekolah tahfiz. Jadi kat sana kita ada satu dia panggil sekolah Mahat ni. Jadi kita gunakan diorang. Ya, diorang yang buat ni. Dan kita buat okey, bila kita pergi melawat kemah-kemah ni, bunyi motor pun diorang terkejut. Bila kita datang dengan apa ni, dengan lori kan, dengan transport, dengan dengar bunyi lori tu, berlari diorang daripada kemah. Diorang ke gempa bumi berlaku lagi. Oh, trauma. Trauma diorang. Okey. Jadi apa kita buat? Kita buat program macam istighfar bersama Palu. Kan malam-malam kita buat berselawat bersama Rasulullah Untuk macam, meningkatkan kembali. nak bagi diorang tenang. It's really helps. Kita kat sini kalau macam orang kata, kalau kita susah tu kata, selawatlah. Kan kita tak rasa, sebab kita tak sesusah itu. Tapi bagi orang yang mautnya depan mata, bila kita buat benda tu, diorang memang meraung-raung menangis. Diorang rasa macam, ya Allah, tenangnya ada benda ni. Barulah diorang appreciate selawat, istighfar. Jadi kita buat program tu. Jadi kadang-kadang kita tak cukup orang. Kita pergi katalah 10 orang. Inilah yang nak angkat barang, inilah nak pergi pasar, inilah nak masak, inilah yang nak beristighfar dengan orang. Tak cukup orang.
Jadi kita kena cari orang kat sana. Jadi itu yang kita duduk lama kat sana tu. Kita kena set up a new organisation. Okey, bapa kamu buat ini. Setiap hari kamu kena pergi start kemah, kamu buat program ni. Bapa ni buat ni. Bapa kamu kena hantar ini ke sini-sini. Jadi kita kena pergi. Bila grup yang ni balik, kita hand over pada new group, this is what you have to do. Mereka akan teruskan. Dia teruskan. Sampailah 6 bulan, sampailah dia orang bertenang dah. Dia bertenang. Tapi sampai sekarang pun bukan semua orang dapat rumah dah. Sama juga, tapi at least mereka tahu mana nak cari ketenangan dan macam mana nak teruskan kehidupan. Puan berada di banyak lokasi bencana dan Puan mengulang-ulang perkataan mengenai pentingnya agama bila ada bencana. Rawatan yang pertama, selalunya orang akan ingat food, orang akan ingat apa semua, tapi sebenarnya agama tu juga adalah salah satu daripada komponen yang penting. Tapi selalunya dalam misi bantuan ni maaflah, saya pun ada pengalaman banyak Puan daripada Aceh. Kita percaya kepada agama ni hanya selebriti je, orang pergi. Untuk ini saya mohon maaf kerana perlu ditegur, kerana kita tak perlukan gambar-gambar selebriti di lokasi. Yang kita perlu adalah betul-betul membangunkan agama di tempat. Apa yang Puan dah lihat pengalaman miracle yang berubah apabila agama bermula di satu kawasan bencana. Saya melihatnya di Aceh dan saya percaya. Saya melihatnya di Afghanistan, saya percaya, dan Puan ada pengalaman di Palu. Bagaimana bila sampai kita lihat antara makanan, minuman apa semua, tapi yang menguatkan manusia adalah agama. Bila ada satu malam tu kita dapat, ini pun Tuhan nak temukan saya dengan ulama tersohor sana, nama dia Habib Soleh. Dia sepupu dengan Habib Umar yang terkenal tu. Okay. Habib Zainal Abidin tu memang satu rumpun tu. Saya sesat, saya nak pergi hantar makanan nanya. Saya sesat sampai ke tempat dia. Saya kata, ni tempat apa? Dia panggil pedestrian kan? Pesantren. Saya kata, oh siapa di sini? Dia kata, dia orang bawa saya pergi jumpa dia. Saya tengok muka dia, muka dia macam, memang muka macam Habib Umar kan? Ya. Kalau korang boleh Google lepas ni, cari Habib Soleh, Ulama Rotan. Habib Soleh Ulama Rotan. Pada tahun 1998 yang masa pertembung riot di Indonesia antara antara kaum di sana, mereka ni diserang, mereka diserang oleh orang yang Sulawesi ni, dia ada hanya sekelompok yang beragama Islam ni masih lagi minoriti. Dia minoriti sebenarnya masa tu. So orang menyerang dia. So dia nak tahankan diri dia orang ambil rotan. Ulama ni, Habib ni dia ada rotan. So anak-anak murid dia semua ada rotan. So dia berlawan dengan rotan. Lawan rotan. Bila habis lawan, 1,000 orang mati. Itu dikenal dia sebagai Habib Soleh Rotan. So dia ditangkap, sampai CIA pun datang. Dia orang tuduh dia mengesan. Dia kata, tidak, saya mempertahankan diri dengan rotan aja. Tapi di badan orang yang kena tu macam kena pedang. Dia orang ambil rotan tu, belah, cari, tak ada senjata dalam tu. Rotan tu besar-besar ini je. Yalah. Rotan pesantren. Bukanlah besar. So dia terkenal, tapi dia kena tahan lah. Dia masuk penjara sebab tekanan, ada pertuduhan sebagai tekanan usulan kaum. Tekanan. Masa tu pun memang macam bilang. So itulah dia terkenal. So saya dapat jumpa dengan dia. Saya pun beritahu dia, saya ni daripada mana, buat apa semua. Dia kata, terima kasih, dia kata. Dia kata dalam dunia ni, dia kata, memang kami orang Indonesia sentiasa menyanjung orang Malaysia. Sebab tu dia kata, Malaysia tak pernah kena bencana. Sebab orang Malaysia baik, dia kata. Bila apa-apa jadi dengan Indonesia, orang Malaysia datang dulu, tolong. So dia kata malam ni saya nak buat satu program istighfar di Palu, dia kata. Di tepi laut yang tempat kena tsunami tu. Dia kata, Hajah datang ikut saya, dia kata. Mari kita berdakwah. Saya pun ikut. Masa dia buat benda tu kan, kita pergi, macam mana orang sana meraihkan ulama. Bila dia keluar daripada tempat dia tu, pada mahat dia sekolah dia tu, kereta, motor, orang berlari mengikut dia. Macam apa kita panggil, macam selebriti. Kalau kita tengok orang bola menang tu, kan, nak kata, orang ikut belakang dia, beratus orang, beribu orang ikut. Ikut sepanjang dia sampailah pergi ke tepi laut tu, tepi tempat yang kena tsunami tu. Dia letak, dia duduk kat situ je. Dan dia start beristighfar. Orang punya menangis. Saya pun memang first time rasa kan.
dia bila dia berdoa ke, dia apa semua, memang menusuk dalam hati. Ada orang yang bukan Islam pun, bukan Islam, semua ikut. Beratus-ratus tepi jalan semua ikut. Dan bayangkan ya, suara beribu orang beristighfar sepanjang malam. Lepas tu dengan semayang jemaahnya. Dan selepas tu, sebelum tu saya akan masuk ke kemah-kemah. Setiap kemah saya masuk mesti ada orang tengah tidur, lelaki ke perempuan yang dan ketakutan. Dan kita akan pujuk dia, cakap, Pak, mari kita solat Pak, kita dekat dengan Tuhan Pak. Ada yang cakap, saya sudah tidak percaya Tuhan. Kenapa Tuhan buat kita macam ni? Ada banyak. Jadi apa? Saya bukan latar belakang agama kan. Jadi kadang-kadang kita nak cakap pun kita tak tahu apa perkataan yang paling tepat nak cakap dengan orang macam ni. Tapi saya cakap kat dia, jangan berprasangka buruk pada Tuhan. Kamu masih hidup tu menunjukkan Tuhan sayang kamu. Cuba bayangkan kalau kamu mati semalam. Kamu tak sempat taubat, kamu tak sempat semayang. Kan Tuhan bagi kamu hidup ni, maksudnya Tuhan sayang pada kamu. Baik kamu semayang sekarang. Tapi saya boleh nampak lah, yang perempuan ni memang very very easy. Semua, kalau tempat-tempat kita pergi, semua perempuan. Perempuan mudah perempuan mudah. Lelaki sangat sukar So, itu kan betul membentuk mereka. Lepas tu, mereka yang minta surau. Itu waktu kita sampai banner 100 surau di sana. Mereka minta. Ada yang kata, sebelum ni saya tak pernah masuk masjid. Sekarang saya mau semayang kan. Semua mencari. Itulah dia. Saya rasa kat mana-mana pun sama. Kita pun masa PKP pun beramai yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya rasa sama ada apa pun agama kita, saya rasa semua orang mencari Tuhan semasa kita susah. Itu adalah sebenarnya lebih baik daripada dulu-dulu, zaman-zaman jahiliah dulu, kalau kita susah hati, orang cari arak, orang cari kelab malam. Sekarang orang dah cari agama, orang cari Tuhan. Agama apa pun, mereka akan cari Tuhan mereka. Dan saya nak sambung sikit, apa yang relevannya dengan aktiviti kita. Bila saya buat Feed the Poor dekat Coket sampai sekarang ni, yang itu kita buat bukan atas dasar agama ya. Ayat dia pun Feed the Poor. Okey, untuk asnaf, untuk orang lorong. Untuk budak-budak lorong yang tak ada IC semua, kita buat kelas, kita buat rumah didik ni kan. Ni dia rumah didik sahabat. Warung makan sahabat. Kita bagi makan. Oh, okey, ni di warung makan. Warung makan. Okay. Ni bawah ni tempat restoran, dia ambil makanan. Kalau dia orang nak belajar apa saja, nak belajar bahasa Inggeris ke, nak belajar apa, bahasa Cina ke, Mandarin ke, budak-budak nak buat homework ke, naik atas. Faham. Kita buat. Saya pernah sampai tempat ni. Alhamdulillah. Dekat sebelah flat. Flat Selayang. Flat Selayang. So apa jadi? Dalam masa 2 tahun ni, 50 orang dah masuk Islam. Dan saya selalu pesan dengan orang-orang yang terlibat dalam bagi makanan ni, jangan jual agama dengan nasi sepaket. Kita buat kerana kemanusiaan. Orang kat sini susah, dia orang tengah susah, dia orang tengah lapar, dia orang duduk kat lorong, kita bagi makan. Itu ialah misi kemanusiaan. Sebab yang bagi duit ni, Cina, India, Kristen semua bagi duit. Kita bagi makan kat orang. Tetapi, apabila mereka nampak kita menolong, dia akan tanya, kakak, apa pasal lu tolong orang? Apa pasal lu bagi duit sama orang? Saya kata, Tuhan saya suruh macam tu lah. Kalau saya senang sikit, kita kena share. Kan? Kata, you punya Tuhan mesti baik. Kata, saya mau Tuhan kamu boleh? Kata, boleh. Kenapa? Dia bukan cari Islam. Dia cari Tuhan. Tuhan yang baik. Kan? Jadi, bila dia nak tu baru kita terangkan. Tapi Tuhan saya satu saja tau. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan tangan 10 semua tak ada tau. Satu saja Tuhan kita. Lepas tu kita ada Nabi, last kali Nabi Muhammad. You percaya tak? You kenal tak Nabi Muhammad? Kenal. You percaya tak sama dia? Percaya. You percaya tak Tuhan tu satu? Percaya. Tuhan tak boleh ada 2, 3. Kalau 2, 3 mesti gaduh, dia kata. So dah Islam lah tu. Jadi kalau kamu nak, kamu boleh masuk Islam. Tapi kamu kena belajar lepas tu, kamu belajar semayang. Saya sangat tersentuh. Apik-apik ni dah umur 60, 70. Hari-hari datang kelas Iqra. Tersentuh hati saya. Kita ni pun, yang daripada kecil Islam ni, umur 40 pun ada baru dah belajar Iqra. Dia orang berusaha. Dah boleh baca Fatihah, dah boleh solat. Dan kita carilah ustazah yang convert kan. Dia orang lah ngajar dia orang. Dulu
orang Melayu ngajar. Betul. 3 bulan tak tahu apa. Dia tak faham. Lidah Melayu dengan lidah Cina kan lain. Oh, Jadi okey. dia tak faham. Kena cari Cina juga ngajar dia apa. Alhamdulillah. Okey. So saya sangatlah, itulah antara benda yang kita tak boleh lari. Kita tak boleh lari daripada kepercayaan kepada Tuhan. So kalau ada sesiapa yang ateis kat sini lah kan, kan yang dengar ni, masa susah kan, siapa you nak cari kalau you ateis? Itu je. Kan? Siapa you nak cari? Siapa nak tolong you? Siapa boleh tolong you? Hanya Tuhan aja. Jadi kat situlah mana-mana saya pergi kan, diorang pun macam tu. Tak kira agama apa, Mak Saleh ke apa, India ke apa ke, dia memang merayu-rayu cari Tuhan. Merayu-rayu. Menarik untuk kita dengar, supaya selalu saudara dengar dari segi kemanusiaan. Semua orang fikir tentang makanan, semua orang fikir tentang pakaian. Tapi bila kita nak bangun ke tempat-tempat yang baru lepas musnah, kita perlu banyak orang yang celik agama. Sebab tu saya bagi tahu kepada pembazir-pembazir ilmu yang selalu berdebat, berhujah di YouTube, berkelahi benda-benda yang kecil-kecil ni, supaya turun ke medan perjuangan yang betul, supaya ilmu saudara yang selalu saudara rasa YouTube adalah tempat untuk mendapat angka kerana pandai, hebat dan juga luar biasa, saudara turun di tempat yang sebenarnya belum tentu saudara sedar bahawa di tengah limpahan ilmu dikenal kitab bertimpa-timpa yang sebenarnya didahagai oleh manusia hanyalah kalimah la ilaha illallah dan baca Iqra. Ada banyak perkara yang kita debatkan tentang kepandaian ni, akhirnya baru kita tahu kan, berjuta-juta manusia di seluruh dunia masih dahagakan perkara yang asas, syahadah yang betul, Fatihah yang betul, solat yang betul, dan ingin mengenal Tuhan yang satu. Itu saya bagi gambaran lah kepada tuan-tuan, kerana tengah heboh masih lagi debat-debat agama berlaku di video di media sosial. Kalau saudara terbang ke Pakistan, saya fikir balik tak berdebat dah tu. Kalau 3 bulan saya ingat berada di Pakistan, mungkin balik dah tak berdebat dah tu. Ada orang tanya, Tuan Haji, ada orang tanya, you nak pergi Pakistan ni, you tahu tak Pakistan ramai Syiah? Saya kata, Syiah tu agama apa? Islam. Okey, so what? Okey, so what? Tengok. Nak pergi hantar bantuan makan, mereka masih bertanya lagi tentang apakah kita akan menghantar bantuan makanan kerana 20% penduduk Pakistan adalah Syiah. Jadi saya tak fikir be real lah, be realistic lah. Be realistic lah. Untuk dunia makan. Jangan sampai teruk tu. Ini teruk tu soalan tu. Kalau kena kat saya dah buat bergaduh tu kan. Dah boleh bertumbuk dah tu kalau kena kat saya tu. Saya akan dentum satu dulu baru saya akan jawab pada dia. Apa punya teruk engkau pasal makanan, minuman kau boleh tanya tentang Syiah. Itulah keracunan yang kita alami oleh orang Malaysia yang sangat banyak ilmu agamanya. Kita adalah khazanah ilmu, tetapi berlaku banyak pembaziran. Tapi kita gembira kerana Puan Suryati. Saya selalu mengingatnya sebagai Puan Hafizah. Kenapa tak? Puan Suryati. Melaksanakan misi kemanusiaan dan mempunyai satu fikiran yang sangat mudah, iaitu sampaikan salam, beri makan orang yang lapar, sedekah kepada orang yang miskin. Apabila mereka mahukan Tuhan kita, berikan mereka Tuhan kita, supaya mereka ada agama. Dari pengalaman di lorong-lorong, kerana warung sahabat sangat popular di flat Selayang. Kita pernah, tuan pernah tengok saya live stream daripada sana waktu PKP dan juga waktu anak-anak jalanan diberi kursus untuk membuat tengkolok di tengah-tengah filem Mak Kilau. Jadi kanak-kanak tu tak ada duit nak bagi tengok wayang Mak Kilau. Mereka lihat poster Mak Kilau banyak. Jadi ada dibuat satu program beli kertas lembut murah dekat kedai DIY, buat untuk kanak-kanak tu supaya mereka dapat merasa memakai tengkolok ala filem Mak Kilau. Itu ada warung sahabat. Dan di bawahnya tu yang di jalan Kuala Ibu apa? Mak apa nama saya dah lupa lah. Mak Wan. Mak Wan. Mak Wan menjalan. Mak Wan adalah seorang aktivis bekas penagih senior yang telah kembali ke bakar jalan. Dia menguruskan bantuan makanan itu yang Puan sebut tu. Kalau Yayasan Amal di bawahnya warung. Kalau saudara boleh pergi pada hari-hari yang ada kelas dia. Kerana saudara boleh, itu yang saya katakan, saudara beri duit, saudara dapat pahala duit. Saudara beri pakaian, saudara dapat pakaian. Tapi kalau saudara beri bismillah, saudara beri Iqra, saudara belanja Al-Fatihah hingga disebut dengan betul, saudara boleh mengajar, saudara belanja solat orang hingga betul solat dia, saya fikir itu pahala dia lebih besar. Sebab itu saya menggalakkan semua orang untuk melihat kerja-kerja kebajikan, seperti mana Puan lihat juga, bahawa agama adalah sebahagian daripada teras kerja kebajikan. Kita dah hampir 1 jam. Saya nak tanya soalan akhir ni, tentang respon mengenai
persediaan Yayasan Amal mengenai banjir tempatan. Kita juga tahu kata Yayasan Amal akan tentulah. Saya dah cerita tentang puan tentang gambaran tahun ni banjir. Saya kata kita mungkin melalui satu lagi musim bencana alam yang luar biasa. Kalaulah tidak ada keajaiban. Kita doakan semoga Allah sayang tanah Melayu, Malaysia dan memberi pelindungan kepada kita. Kerana kalau ikut jangkaan, saya rasa November dan Disember, penghujung November dan Disember, kita akan melalui bencana yang buruk. Kalau hari ini, kalau kita tengok pun, hujan yang malam tadi pukul 3 tu, Terowong Smart dah ditutup. Ini antara beberapa data yang mungkin dirahsiakan daripada pengetahuan anda bahawa kemungkinan dalam menuju kempen penamaan calon dan pilihan raya, saya fikir akan ada banyak kawasan dilanda banjir. Tapi apapun, apa yang Yayasan Amal bersiap sedia untuk musim banjir tempatan kali ini? Okey, Yayasan Amal ni ialah AJK tetap dengan NAKMA untuk bencana alam di Malaysia. Yayasan Amal adalah AJK tetap NAKMA Okey, NAKMA adalah ni National Disaster Management organisasi organisasi pengurusan bencana Malaysia. Tahun lepas kami baru berpindah daripada Sungai Merap ke Labuhan Dagang. Kami dapat tanah kat sana, jadi kita buat. Tahun lepas masa perasmian Yayasan Amal HQ baru di Labuhan Dagang tu, malam tu air naik. Kami tak bersedia. Sebab Kuala Lumpur, Selangor tak pernah banjir sebelum ni kan? Ya, betul. So kita bersiap sedia untuk pergi ke Pantai Timur. So malam tu kita kata kita kena cepat buat pelancaran ni supaya next week kita dah kena pergi tolong orang tempat lain. Malam tu kita bagi dapat. Dapat sampai tenggelam kereta kat situ. Masa tu orang dah AJK semua dah dekat situ sebab esok tu VIP nak datang, menteri nak datang. Kan? Jadi AJK semua malam tu bertugas lumus. Udahnya pukul 2 pagi bertugas lumus selamatkan habis. Habis. Rumah saya pun habis, kereta saya pun habis semua. So masa itulah kita rasa macam kita ni tak boleh lagi, kita bukan kerajaan. Kita bukan organisasi yang dibayar, tetapi kita kena ada satu persiapan lebih kurang macam NAKMA. Sebab NAKMA bomba tak terpikul, tak terkawal, tak terkendali. Skalanya sangat besar. Bila kena yang macam tahun lepas. Lembah Kelang 18 Disember 2021. Memang tak telefon bomba sebab bomba kata buatlah apa yang boleh puan. Kami dah tak ada apa dah. So selepas pada kejadian tu, saya pun berhubunglah sebab saya ni dah kapasiti bekas tentera laut. Saya berjumpalah dengan Panglima Tentera Laut, Pengarah Maritim Malaysia, Datuk Zubir. Saya minta bot yang dia orang tak pakai dah. Yang dia orang dah rosak, dah lama. Dia orang kan ada jangka hayat. Lepas 20 tahun, benda tu akan dilupuskan. So, saya minta. So, Alhamdulillah, tahun ni mungkin kita akan lebih bersedia. Kita ada a few boats. Kita bukan dapat 10 ke apa. So, bolehlah pergi. Bot tu ambil, baik pulih. Dan jadikan hanya untuk pengangkutan banjir. Yes. Alhamdulillah. Kita ada stok lah kan. Stok. Itu satu. Keduanya, kita dah tahu dah. Sebenarnya kita dah lama dalam bidang ni kan. Tapi sekarang ni kita buat satu macam setiap daerah kita bergabung dengan veteran. Macam sebab saya ni juga AJK, saya juga NGO tentera. Kan? Jadi saya dah wawarkan kepada tentera, you kena bergabung dengan NGO ni sebab you ada kepakaran untuk menolong menguruskan bencana. You been trained for 20-30 years dalam tentera, tak kira tentera apa. You know how to manage a disaster. You ada pakar. Why bila jadi disaster kau duduk kat rumah tengok TV? You should go out and help people. Kan? Jadi benda ni saya dah kadang-kadang benda ni kita perlukan seseorang untuk cocok tau. Kan? Memangkin dia orang ataupun alert kan? Alert, create awareness kepada mereka that we need you. You must help us. So jadi apa kita buat, persatuan-persatuan bekas tentera di daerah-daerah ni kita buat perhubungan. Jadi diorang ni pakar boleh bawa bot, diorang boleh berenang, diorang boleh. So diorang lagi senang tahu semualah mengikat tali, menyelamat, buat decision cemas macam mana diorang tenang. Pasal diorang dah biasa dilatih kan, dilatih. Jadi itu antara yang saya sama juga sekarang ni
sementara saya dalam online ni, saya nak beritahulah anak-anak muda anak-anak muda. Buat amal ni jangan fikir bila kita cakap kan korang bersedekah. Diorang fikir, oh kami mana ada duit nak bersedekah. Okey, kita jangan guna perkataan bersedekah tu. Beramal. Walaupun 10 sen, walaupun mengangkat satu kotak, walaupun memberi makan anjing, walaupun menarik sesuatu, walaupun menyelamatkan sesuatu, walaupun menghantar sebungkus nasi, itu adalah amal. We need you. We need you. Jangan takut. Duit is not everything. Betul. Amal ni bukannya berkenaan pasal duit. Amal ni lah daripada jiwa. Sebab orang Malaysia ni, rakyat Malaysia ni kata-kata rakyat yang orang manusia yang baik. Saya pergi dah ceruk kampung Dalat, Sarawak, Sabah ke mana yang minum air hujan pun dah masih lagi. Dia are very nice. Dalam dia orang tu tak ada apa dalam rumah dia. Kita pergi rumah, dia bagi air segelas tu untuk kita minum. Kita tengok air tu kita macam, ya Allah, dia minum air macam ni. Tapi dia hidang kat kita. Walaupun dia tak ada apa-apa. Ya. Jadi kita yang mana, especially budak-budak universiti, saya ramai budak universiti yang saya suruh dia masuk ada yayasan amal, bawah tu ada link relawan. You cara percuma. You kita panggil daftar diri sebagai relawan. Kita akan train you. Kalau you tak boleh tolong orang pun, you boleh tolong diri you sendiri bila berlaku bencana. You never know. Betul. You never know. Rumah saya tenggelam, saya tak pernah berlaku banjir pun. Rumah saya tenggelam, anak-anak saya sampai sini. Kalau diorang tak tahu kan, kalau tak diajar, kalau diorang tak tahu berenang ke apa, it can cost a life, you know. Ya. So masuk jadi relawan, kita akan bagi kursus, kita akan bagi tahu apa yang boleh buat, tak boleh buat bila jadi bencana. You boleh selamatkan diri, you juga boleh selamatkan keluarga you boleh selamatkan mak bapak you. Betul. Jiran-jiran. Ilmu tu penting. Jadi jangan takut bila kita sebut nak jadi relawan, nak jadi, bukan duit tu ialah itu kerja Tuhan. Tuhan akan bagi rezeki lain. Tapi you tu mesti, community service tu kena amalkan daripada muda. Ya. Daripada muda. Itu tuan, terima kasih pada semua yang menonton dan mendengar. Saya fikir ini antara konten yang baik kita dengar, kerana wanita berada di lokasi bencana berbeza dengan lelaki. Kerana lelaki di lokasi bencana, dia melihat segalanya dalam bentuk keras, tegas, lekas, pantas. Wanita melihatnya dalam bentuk lemah lembut, sederhana, memujuk, memberi ruang yang lebih selesa. Itu bagusnya. Tapi cuma kita harap kita lebih banyak relawan wanita selepas ini, relawati, bagi membolehkan kalau kita buat misi kemanusiaan di lokasi seimbang. Kalau banding orang lelaki datang ni, dia lihat yang benda-benda aja. Sebenarnya tu Haji, tak seimbang. Baru ni kita pergi banyak wanita pada lelaki pula. Pergi ke Sarawak. Okey. Perempuan 14, lelaki 7. Masalah lah pula lelaki. Tuan-tuan, jangan selalu merelakan diri di snooker. Jangan selalu merelakan diri di kedai kopi, di kafe, Starbucks, Coffee Bean, tempat lelaki duduk merambu dan belagak kacak. Orang-orang kacak berada di tempat bencana sebenarnya. Betul. Anda akan kelihatan lebih kacak apabila berada di tempat bencana. Percayalah. Lelaki lebih kacak bila mereka beramal. Okey. Ini baru saya dapat angka bahawa sekarang ni wanita lebih mempunyai kesedaran amal. Dalam apa-apa pun wanita dah lebih sekarang ni. Dan yang datang tu pun ada yang engineer apa, semua perempuan. Dan saya cakap, kenapa tak ajak kawan-kawan satu pejabat? Diorang main game je kat Syai. Tuan-tuan, tolong jangan jatuhkan maruah lelaki dengan mengatakan lelaki kini menjadi golongan yang sukar nak beramal di lokasi kerana game, derma wang. Sebab yang kita perlu adalah ini, adalah kemahiran, terutama tuan-tuan yang masih muda, kerana bencana akan datang ke hidung saudara. Berarti sekarang ni bukan dulu kita lihat bencana berlaku tempat orang. Sekarang adalah zaman di mana bencana akan datang ke depan hidung kita. Kalau dulu siapa pernah bayangkan Seksyen 13 tu akan tenggelam? Siapa pernah bayangkan Kuala Lumpur jadi banner dengan berbilion-bilion akan menyebabkan kita banjir? Siapa akan bayang kereta-kereta yang berada di kota Kuala Lumpur yang mewah akan tenggelam hingga kelihatan ketiak yang hanya kelihatan adalah penghujung tiang elektrik? Berarti kerana bencana telah mula mencari manusia dan tidak lagi mempunyai kawasan tetap. Bencana bukanlah pemaslatin. Di bawah era sekarang, bencana adalah nomad dan mungkin sampai ke depan pintu rumah saudara.
Dengan itu saya mengucapkan terima kasih pada Lieutenant Bersara Puan Suryati Yusof kerana sudi hadir di sini dan berkongsi kisah yang sangat menarik. InsyaAllah kita akan panggil lagi. Kerana saya suka benda-benda yang separuh kisahnya, tapi yang lebih penting adalah pengajarannya, iaitu ibrah. Banyak kita belajar daripada Puan Suryati. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Terima kasih Suryati. Tuan Haji menjemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sesi sale setengah jam selepas ini.